Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian khusus untuk Allah, pemilik alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita mohon bantuan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut baginda serta para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana shrah lana sudurana, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, ya Allah, yang Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan harian kami, urusan-urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan jadikanlah kami sekalian, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar al-qawla, an-nasiha, al-Quran, mendengar ayat-ayat Allah, fayattabi'una ahsana, mendengar nasihat, fayattabi'una ahsana, kemudian dia ikut apa-apa yang terbaik daripada nasihat itu. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran, ya Allah, yang Tuhan kami, jadikanlah kami sekalian ini ahli al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, iaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini insya-Allah kita akan rujuk Al-Quran ayat 14 surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, muka surat 593, surah nombor 89. Kita nak baca ayat 14 sampai akhir. Dalam Al-Quran dia sebut kalau kita baca sama-sama dia pahala lain. Kalau kita terjemah sahaja, faham saja, dia pahala lain pula. Jadi kita bacalah bagi tuan-tuan yang ada kemudahan. Tuan-tuan ikut muka surat 593. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita baca ni ada 3 perkara asas yang melibatkan kehidupan kita. Yang pertama dirakamkan oleh Allah dalam ayat 14 sebagai Allah itu al-mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbaka bil mirsad. Tuhan engkau itu al-mirsad. Mirsad ni yarqubu a'malahum. Allah ni duk cek, muraqabah. Yarqubu ni muraqabah, mirsad. A'malahum, amal-amal mereka atau amal-amal kita. Wa yujazihim, kemudian dia nak bagi poin. Ini poin yang kita kena fikir sama-sama, bahawa kita tidak dilepaskan oleh Allah walaupun sesaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bil mirsad. Al mirsad ni tempat teropong. Macam inilah, macam kalau kita nak pergi tempat-tempat mana kan, ada security dia duk check setiap hari. Bil mirsad. Dia ataupun pemain bola atau pemain team form badminton semua sekali tu, ada orang atas tu, seorang tu atas dua ni kan, dia akan detailkan poin-poin itu. Kalau jatuh sebelah, kira batal, dan macam mana kalah dia kan, bola sepak dalam seumpamanya. Allah ni menggunakan mirsad, ada tempat duduk, melihat segala perbuatan manusia. Dan mirsad juga dia akan balas, dia akan bagi poin terus. Ayat ni ada kaitan dengan 3 perkara di atas tu. Ayat fajri, ayat layalin ashri. 4 perkara, asy-syaf'i wal watri, dan ayat yang keempat wal laili idza yasri. 4 benda ni menjadi sumpahan Allah, dan inilah yang akan diberi poin kepada kita. Setiap saat yang kita lalui, mungkin hari ni kurang, besok kita cari lagi poin. Terutama poin yang banyak yang Allah bersumpah ialah ayat yang pertama tu, fajar, mirsad. Allah akan bagi di waktu fajar, sebab tak semua orang boleh bangun kan. Wal fajri, demi waktu fajar. Apa makna sumpah? Sumpah makna sesuatu ketegasan yang
amat penting, sama ada ia keluar daripada si bersumpah ataupun suasana yang berlaku di hadapan dia. Saya bersumpah saya akan datang ke rumah Allah. Wallahi saati ila baitillah, demi Allah saya akan datang. Itu untuk kita. Wallahi saya tidak akan menolong kamu. Itu untuk orang. Maknanya sumpahan-sumpahan ini untuk menentukan. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita kalau nak buat sesuatu benda kena bersumpah, untuk buktikan kita salah ataupun benar. Allah juga menggunakan sumpahan-sumpahan yang diciptanya. Wal fajri, waktu fajar. Penting untuk kita dihayati, sebab itu nilai poin yang cukup tinggi yang Allah beri kepada kita. Tawaran, tawaran. Kemudian sumpahan yang menjadi mirsad Allah, nak kait ayat 14 tu tuan-tuan. Ayat 14 tu, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar mirsad, duk teropong, duk tengok, duk muraqabah dan duk beri poin. Jadi satu ialah waktu fajar. Alhamdulillah hari ni kita semua sebut salat di rumah Allah. Tapi berapa ramai kawan-kawan kita yang tak salat. Orang lalu-lalang kat sini nampak orang Islam, apakah dia semayang? Ada orang daripada Bangladesh semua lalu ke sini sana nak pergi kerja, sama ada dia semayang ataupun tidak. Ataupun orang lain yang belum bangun lagi, ataupun dia ada kerja tak semayang. Adakah perasaan kita ini timbul setelah kita melihat kawan kita, jiran kita, orang kita yang tidak senasib dengan kita? Ini pun satu hal yang kita kena rasa sensitif. Sensitivity kita tu kena ada. Macam mana kita nak jumpa besok? Apakah bila kita jumpa di hadapan Allah kita terlepas? Ataupun ditanya juga, apakah kamu pernah beri tawaran kepada dia untuk beramal? Itu masalah-masalah yang kita kena fikir. Baik muslimin muslimat, itu mirsad Allah melihat. Pertama poin yang akan diberi ayat pertama itu di waktu fajar. Poin yang kedua yang akan diambil kira yang penting yang menjadi sumpahan Allah ialah walayalin ashrin. Walayalin ashrin. Ini kita kena ambil poin di sini. Dekat dah. Layalin makna lailah, malam. Layalin jamak plural daripada lailah. Malam ashrin asyara, 10. Malam yang ke-10. Malam bukan yang. Walayalin ashrin, malam 10. 1, 2, 3 sampai 10. Ulama mengatakan ayat ni secara khususnya tuju kepada 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Bila mula? Malam ni. Nah, malam ni. Malam ni ialah permulaan 1 Zulhijjah. Dia kira maghrib. Allah bersumpah dengan walayalin, malam-malam ashrin 10 Zulhijjah. Mesti ada penting, mesti ada benda yang kita kena buat pada malam 10 Zulhijjah ini. Kalau kita di haji memanglah kita buat kerja haji semua ibadat sepenuh masa kan, semua orang tahulah. Tapi kita yang tak pergi haji ni nak buat apa? Dan Allah bersumpah, dan Allah ini telah bersumpah juga, inna rabbaka labil mirsad. Duk muraqabah kita, duk cek kita. Dia bagi tawaran. Poin yang paling tinggi di waktu fajar. Poin yang paling tinggi kedua, 10 hari pada tiap-tiap bulan Zulhijjah. Ini poin yang perlu kamu cari peluang. Rasulullah dalam satu hadis Nabi SAW sebut 10 awal Zulhijjah ini, pertama dia menjadi sumpahan Allah. Yang kedua, benda-benda yang menjadi kunci amal seorang hamba yang
nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut. Kalau malam-malam ni kita kena banyakkan tahlil. Banyakkan tahlil. Tahlil ni apa makna? Tidak semesti tuan-tuan kita pergi buat tahlil orang mati. Kadang-kadang kalau kita sebut tahlil kan, ingat mati lalu dah. Sebut tahlil kan nak pergi rumah orang makan dah. Tahlil ni ringkas daripada la ilaha illallah. Ringkas daripada la ilaha illallah. Cuma dalam masyarakat kita disebut tahlil kan, ingat mati yang kedua ingat makan, yang ketiga kena jalan pergi rumah orang. Tak, tahlil ini ialah satu perjanjian, agreement yang kita buat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu diperbaharui setiap waktu. Dan masa yang menjadi poin penting untuk kita baharukan agreement kita, untuk kita semak balik agreement kita, ialah pada 10 awal Zulhijjah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara kadang-kadang orang dengan ibarat cara kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbagai-bagai cara. La ilaha illallah. Dulu gitu. Nah. Jadi apa poinnya di sini? Poin ialah muraqabatullah. Kita nak cek kita punya agreement dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah inna rabbaka labil mirsad. Baik, poin yang la ilaha illallah. Kita tengok sebab apa Allah minta. Rasulullah kata kalau orang banyakkan tahlil pada malam-malam 10 terakhir, dia akan mendapat 10 awal 10 hari yang bulan Zulhijjah ni, malam ni lah start. Dia memiliki kekuatan yang tersendiri. Baik, la ilaha ini uluhiyah kita tuan-tuan. La ilaha kita baru kita ingat agreement kita bahawa tiada yang ditaati kecuali Allah. Kita tengok dalam perkataan tahlil ini, kita tak guna Rabb, ketuanan, rububiyah kita tak guna, tetapi kita guna ilah, uluhiyah, kepatuhan, ketaatan, pengabdian dalam bab ni. Maknanya kalau orang pergi haji, seluruh hidup dia tertumpu kepada ibadat-ibadat haji. Dan ibadat haji ni macam sembahyang puasa jugalah, kita sini pun boleh buat. Nah, tengok apa erti mereka melakukan begitu hebat ibadat-ibadat. Pukul 3 pergi dah masjid, pukul 2 dah pergi dah, kalau tak pergi lewat. Kenapa? Inilah yang dikatakan la ilaha illallah. Nak praktis yang kita kata tiada yang ditaati, yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi minta kita perbanyakkan malam-malam 10 ini dengan la ilaha illallah. Bukan aku ni berjanji tiada yang disembah melainkan Allah, tiada yang disembah melainkan Allah, tiada ditaat. Apa yang aku buat? Sembahyang subuh tadi berjamaah, alhamdulillah. Lepas ni nak buat apa? Nak minum air, dah sedia kan? Kerana apa? Kerana Allah. Sebab apa? Sebab nak jaga kesihatan. Lepas tu boleh ibadat. Sebelum balik, Rasulullah kata, kalau kamu duduk dalam satu majlis zikir kepada Allah lepas sembahyang subuh sehingga naik matahari, kemudian kamu sembahyang bila naik matahari segala, lepas tu kamu sembahyang solat duha, kamu dapat pahala haji dan umrah. Aku nak buat, nak cari poin-poin yang Allah Subhanahu Wa Taala selit ataupun letakkan untuk kita. Cari. Nah, hari Minggu kita nak pergi mana sangat? Nak pergi pasar je lah, nak pergi beli barang apa kan. Kalau pergi lewat ustaz, tak boleh fresh kan. Kalau pergi awal, boleh fresh. Semua pergi awal. Kalau pergi awal,
boleh hak fresh. Tapi tertinggal haji dan umrah. Dah hari ni peluang nak buat haji umrah tertinggal. Sebab kita balik kat rumah dulu, pergi pasar semua beli-beli, nak semai sunat duha. Sunat duha tak ada masalah, tapi pahala haji dan umrah itu tak dapat bagi orang sembahyang duha setelah terputus dia punya kehidupan lepas subuh. Dia sembahyang duha pukul 9, tak ada masalah. Dan duha itu, pahala duha dan kebaikan duha itu dapat. Tapi pahala haji umrah disebut dalam hadis melalui tidak ada ni pemutusan antara selepas sembahyang subuh, zikir, baca Quran macam kita ni lah, dan bila masuk cukup waktu duha, dia sembahyang duha. Ini dapat pahala haji umrah tamaman, sempurna. Jadi inilah yang dikatakan peluang-peluang yang kita pun kena ambil. Maknanya tahlil. Tahlil itu sesuatu yang cukup istimewa, yang menjadi satu agreement antara kita dengan Allah. Kemudian disebut dalam hadis takbir, banyakkan takbir. Takbir di malam-malam ni kita kena banyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia, cuba tuan-tuan tengok perkataan takbir itu, ada 2 kalimah je. Ada 2 kalimah je, tetapi kita kena nilai hati ke hati 2 kalimah ini. Satu, bahasa Al-Quran, bahasa zikir, bahasa kita dengan Allah. Paling kurang, paling minimal kita kena guna 2. Allahu, satu, Akbar. Suaranya kita kena ambil berat, tuan-tuan. Kalimahnya kita kena ambil berat, ayatnya kita ambil berat. Sebab dalam bahasa ni dia ada satu suara, silap suara habis walaupun kita takbir. Yang kedua kalimah, yang ketiga ayat. Baik, ayat ni mana susunan dia? Kita tengok Allahu Akbar sendiri. Suara tuan-tuan ada berapa? Allahu Akbar, Allahu, 5 kena keluar suara tuan-tuan. Akbar, Akbar, 9 suara. Kalau tuan-tuan tambah daripada 9 suara jadi 10, Allahu Akbar, jadi 10. Tak mari, tak jadi, tidak ada fungsi. Walaupun kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, tak ada fungsi. Dalam suara ini ada satu huruf juga kalau tak keluar pada tempat dia dengan betul, tidak memberi kebaikan kepada kita. Walaupun kita sebut Allahu Akbar. Kat mana? Ha besar, Allah tu. Allah itu adalah kekuatan dalam menyebut Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau jadi hak kecil, Allah, macam orang nak mati. Dia jadi gitu. Orang nak mati dah tersebut hak besar, hati Allah. 2-3 orang, 2-3 kali sebut habis. Itu dari sudut suara kena jaga. Kemudian tuan-tuan, dari sudut kalimah jadi 2, Allahu Akbaru. Kalau tuan-tuan baca Allah Akbar, Allahi Akbar, Allah tak jadi, mesti hu paling depan, kan? Allahu Akbar, dia subjek predikat, mubtada khabar. Allahu, Allah itu, Allah mana? Yang jadikan langit, yang jadikan bumi, yang beri rezeki, yang memberi makan kepada kita, yang menghidupkan kita, yang memberi anak kepada kita, yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan, yang semua orang as-samad, tempat kita tuju, kita tumpu kat dia. Allah itu, maknanya bila kita sebut Allah, kita rasa kehebatan Allah yang menunjukkan, yang ditunjukkan oleh ciptaannya. Lepas tu kita sebut predikat dia, Akbar. Kenalkan kalimah Akbar. Apa standard kalimah Akbar? Kita kena kenal. Kalau orang belajar bahasa Inggeris,
Tak, dia tahu habis halu-halu kecil-kecil gini kalimah, guna kalimah ni dia tahu. Tapi bahasa Arab pun kita kena tahu. Jadi akbar ini nama dia isim tafdil. Nama dia tafdil, isim tafdil. Setiap kalimah yang datang dalam bentuk akbar, dia memberi makna keutamaan. Dia memberi makna keutamaan. Kita terima Allah paling besar, tapi tak rasa sebab kita tidak utama dia. Tak rasa. Akbar, dia kena nak jadi maha besar, paling sempurna, paling utama. Dia kena datang atas bentuk dia 4 huruf dia. Akbar. Bagi akhir mesti kena bagi depan. Akbaru. Tapi kerana kita wakaf, kita berhenti akbar. Jangan akbar dia tambah suara, salah. Kan? Ataupun akbar, Allahu akbar, tak bunyi ra, bunyi hamzah, juga out. Jadi kita kena ambil berat akbar. Kenalkan huruf 4 suara dan kenalkan kalimah itu standard dia keutamaan. Standard dia tafdil. Tafdil ni afdal. Makna kita mengutamakan, melebihkan. Kalau kita nak besar orang pun jangan lebih daripada besar pada Allah. Kita nak utama benda pun jangan utama lebih daripada Allah. Sebab kita dah takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut kalimah, dia adalah kedudukan isim yang kena lebih. Siapa Allah? Di sudut ayat, maknanya subjek dan predikat. Mana dua, satu ayat yang memiliki dua kalimah ringkas tetapi padat sempurna dalam hidup kita. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita membaca takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kekuatan itu datang. Allahu, Allah akbar. Apa tu? Sebab itulah kita diwajibkan guna dalam hidup kita dalam sembahyang. Niat serta takbir. Niat serta takbir. Dan dalam hadis disebut juga kita disunatkan memperbanyakkan tahmid. Tahmid daripada hamidah. Hamada yuhammidu tahmid. Tahmid adalah ringkasan daripada perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah juga satu mirsad yang kita yang Allah teropong, dia cek kita ialah di sudut mana? Di sudut suara. Bila sebut alhamdulillah, tuan-tuan, kita kena cek suara. Ada berapa suara di sini? Berapa suara? Tadi 9, Allahu akbar. La ilaha illallah, berapa suara? Dan suara-suara itu kena tepat pada makhraj dia. Alhamdulillah. Ada dua dah. Lima. 5 suara. Dan setiap suara itu kena makhrajkan. Nak senyum banyakkan sebut alhamdulillah. Nak happy, alhamdulillah. Tidak ada seorang yang sebut alhamdulillah dia bersedih. Tak ada. Tidak ada orang sebut Allahu akbar kecuali dia jadi makin gagah, makin kuat. Alhamdulillah. Halki ni atas sekali kan. Hamdu. Lalu Allah bawah sekali. Tengah-tengah. Tak atas ya. Allahu akbar. Alhamdulillah. 5 dah kita kena keluarkan suara. Kalau tak faham tanya. Kalau faham okey. Suara ni apa benda Ustaz? Saya tak faham. Ustaz sebut 5 kat mana nak ukur? Kena belajar. Saya sebut poin je. Lepas ni belajar dengan Ustaz sekitar imam ada kan. Poin tu alhamdulillah.
Lillah, alhamdulillah. Lil, dua. La, dua. Hi, lima. Maknanya alhamdulillah ada 10 suara. Alhamdulillahi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 10 suara. Ada suara hidup, ada suara mati. Nah, alhamdulillah, ha pedas, kemudian Allah kuat. Keluarkan penyakit, masukkan kekuatan. Alhamdulillah. Ha ni kan dia keluar angin. Tapi masuk kekuatan Allah. Alhamdulillah. Itu satu suara-suara yang perlu difahami. Baik, dari sudut kalimah dalam kita sebut alhamdulillah, ada berapa kalimah? Berapa kalimah tuan-tuan? Alhamdulillah. Allahu Akbar 2 kalimah. Alhamdulillah. Ustaz tanya Arab, pas bila saya tak boleh jawab. Nak tanya kat benda-benda lain. Sebab kita dah baca dengan Arab. Tak tanya Arab, tak tanya apa lagi. Nah, baik, alhamdu 1 kalimah kan. Yang kalimah yang kedua, li itu pada lillah. Li itu dia haraf, tetapi termasuk dalam haraf yang special, yang dalam bentuk kalimah juga, yang tanpa dia tak boleh memberi makna. Walaupun dia huruf, satu huruf, tetapi huruf dia adalah pelengkap. Jadi li 1 kalimah. Kemudian Allah 1 kalimah. 3 di sini. Kita kena tahu setiap huruf. Alhamdulillah. Lam dia panggil lam sababiyah. Lam ini sebab. Saya puji itu kerana Allah. Alhamdu, puji-pujian itu kita kena baca dari sudut, ada sudut suara gitulah, ada 10 kan. Di sudut kalimah macam mana? Alhamdu kena baca bahagian depan. Tak boleh baca alhamdah, tak boleh baca alhamdi. Cuba baca alhamdah tuan-tuan. Hati tuan-tuan ke mana? Suara alhamdah, tengok kata da, dia naik kata. Oh, makna ada, tapi tidak sama dengan alhamdulillah. Du ini ke depan, dia melihat. Dia melihat alhamdulillah, puji-pujian itu. Depan kita siapa? Ada ciptaan Allah. Allahu Akbar, langit dan bumi, terima kasih Allah, kau jadi angin, jadi segala-galanya. Itu kurniaan. Satu alhamdulillah ialah kawan-kawan kita. Kawan kita, kita tengok dia bagi sesuatu pada kita, dia doa kepada kita, terima kasih, bagi duit, terima kasih. Itu alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada sesama makhluk. Kita kena sababikan lillah, kena kaitkan kerana Allah. Jangan puji kerana dia semata-mata, tak. Kita puji lillahi rabbil alamin. Bila Allah Subhanahu wa taala minta kita perbanyakkan tahmid, artinya kita perbanyakkan ingat akan nikmat kita yang dikurniakan Allah, perbanyakkan ingat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita yang banyak memberi kebaikan kepada kita, dan kita puji mereka lillahi, kerana Allah. Nampak tak? Bukan kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah kat selia, ya, hilang gitu je. Allahu Akbar hilang gitu. Tak, dia ada kaitan dengan kehidupan, dengan nikmat. Begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dari sudut kalimah. Kemudian ayat ni tuan-tuan, ulama membincangkan apakah alhamdu subjek, lillah predikat. Benda subjek predikat saya tak faham masa belajar benda sebut subjek lah. Benda hak mula dengan tu kan. Predikat ni khabar, dia cerita tentang apa kepala yang disebut tu. Jadi apakah Allah nak cerita puji-pujian itu lillah, ataupun ada benda lain antara alhamdu dengan lillah? Pening tak? Kalau pening pun memanglah kita baru makan ubat, kita baru ni lah kan.
Alhamdulillah, ada ulama kata direct alhamdulillah itu adalah berita nak cerita pada pujian tu kerana Allah. Ada ulama kata ada kalimah lain yang tersembunyi antara alhamdulillah dengan lillah. Kalimah ini perlu difahami oleh setiap pelafaz. Apa kalimah itu? Khasun. Khasun, khabar dia, berita dia. Alhamdu khasun lillah. Puji-pujian itu khusus untuk Allah. Maknanya kita puji ni khas, special kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerana orang tak jadi. Puji buat hak Allah suruh, tapi nak suruh orang tengok-tengok tak jadi. Kita terima kasih ke orang, terhalang kita dengan Allah, bukan kerana Allah, tak jadi. Sekadar dunia je, tak jadi. Jadi tiga benda ni yang disebut dalam hadis adalah perkara yang buat kita kena banyakkan sebut ataupun ulang-ulangkan dalam 10 malam awal Zulhijjah ini, yang merupakan amalan dan galakan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan besar artinya bila kita ingat sentiasa menggunakan malam 10 terakhir atau awal Zulhijjah, iaitu bermula pada malam ini. Dan kita ingat ayat ni, inna rabbaka labil mirsad. Cuba perhatikan kepada ayat ni, ayat yang ke-14 tu. Ayat ke-14 tu tuan-tuan, dia ada dua kunci yang tidak ada orang boleh tolak. Kunci pertama ialah inna. Kunci yang kedua ialah pada labil mirsad, la pada bil mirsad. Dia ada tiga kalimah, la satu, bi satu, al mirsad satu, bil mirsad. La di sini kunci, inna kunci. Sesiapa yang menolak, menyatakan aku boleh duduk dalam bilik ni tak ada orang tengok, orang itu telah melanggar ayat Allah ini. Standard inna sungguh-sungguh, dia terjemah di sini. La sungguh-sungguh juga. Dua bawa dalam satu sentence, makna sungguh-sungguh dia memberi faedah ingkari. Maknanya orang tu perangai dia tak percaya, tak ingat, tak beri perhatian. Bila duduk dalam tempat yang sunyi boleh buat belaka. Sedangkan Allah kata bil mirsad, Allah duk check, duk tengok, duk muraqabah apa yang kita buat, walaupun keseorangan, walaupun tak ada orang. Apa dalilnya Allah bersumpah? Inna. Asal ayat macam mana? Asal ayat gini je, Rabbuka bil mirsad. Rabbuka, Tuhan engkau, bil mirsad, dengan memuraqabahkan kamu dan memberi poin pada kamu. Itu je. Tapi ada orang tak percaya betul kalau dot ni. Syok pun lebih pada syok, tak percaya, ingkar, tak ambil berat, tak beri perhatian pun. Dalam soal-soal kita berada di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat duduk buat dengan kawan kita, tak ingat Tuhan. Jadi perangai ni dibongkarkan oleh Allah, diberi satu confirmation, iaitu inna, sungguh-sungguh, la bil mirsad. La itu benar-benar sungguh-sungguh dengan memberi perhatian kepada setiap kamu dan memberi poin kepada setiap kamu. Jadi bila kita faham gini, duk mana pun terasa memang tak boleh nak tolak. Ada Allah bersama kita, Allah memberi memberi perhatian kepada kita. Dan inilah perkara yang akan berlaku kepada kita. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, poin yang Allah nak beri melalui fajar, melalui 10-10 terakhir. Jadi 10 awal Zulhijjah ni tiap-tiap tahun, tapi pastikah kita boleh tiap-tiap tahun? Jadi pada tahun ni, mulai malam ni, marilah kita sama-sama banyakkan takbir, banyakkan tahlil, banyakkan tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hayatilah pada setiap ucapan yang kita ucapkan itu, dan perhatikanlah di sekeliling kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
membimbing kita sampai ke negeri akhirat, negeri yang kita akan hidup selama-lamanya dan diberi nikmat dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, itu poin pertama yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Ayat yang ke 15 dengan 16, poin kedua, 15 ke 16. Tengok ni, tuan-tuan, isu ni isu bila kita tahu suasana tadi, kita akan diibtila. Allah mengguna dalam ni, fa'ammal insan, maka adapun al-insan, manusia itu, kita, idza, apabila ia ibtalahu, mengujinya. Ibtala, huwa ibtalahu, dia mengujinya. Siapa dia tu? Allah. Ibtala, ujinya. Nya tu manusia. Tak ada, dia tu siapa? Rabbuhu. Dah sebut dah situ, fa'il tu disebut. Idza idza ma batalahu, ma ni apa sahaja dia uji. Ma tu bentuk ujian yang diuji oleh Allah. Tapi ujian dalam bentuk mana? Untuk pemberian. Allah beri banyak nikmat pada itu, iaitu fa'akramahu. Allah uji dengan bagaimana? Allah memuliakannya, beri kedudukan, beri pangkat, beri kekayaan. Wa na'amahu, dan dia menikmatikan dia. Orang ni apa dia kata? Fayaqulu, maka lalu, terjemah fa itu makna maka ataupun lalu, yaqulu, dia berkata, bersyukurlah, Rabbi, Tuhanku. Rabbi, dia tak kena ilahi, dia kata Rabbi. Sebab apa dia kata Rabbi? Dia ingat pada dia ni dimiliki, dia ada Tuhan. Tuanku, Tuhanku, akraman. Nun di akhir tu saya. Nun wiqayah, nun makna saya. Sebab tu dia baris bawah tu, bukan akramana. Akramani asalnya ada ya selepas nun tu. Akramani, ia telah memuliakan saya. Tapi nak wakaf dibuat ya. Jadi akraman, kita kena bibir kita bawah sikit, nun kita ke bawah sikit. Sebab apa? Sebab nun baris dia di bawah yang asalnya ada ya selepas nun itu. Jadi akraman, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Bila dia kata gini, seronok ni, bila ibtalahu rabbuhu fa'akramahu, dia beri kehebatan, beri kesihatan, beri kekayaan. Wa na'amahu, penuh hidup dengan nikmat. Allah suka aku, Allah suka aku. Kadang-kadang orang yang beri nikmat yang banyak macam Qarun yang kita baca minggu lepas, kaya, apakah Allah suka? Apakah Allah akramani? Tak semestinya. Tengok keadaan hidup dia, dia diberi nikmat, diberi kekayaan, tapi masjid tak pernah mari. Nikmat itu bukan akraman, ahanan. Tapi dia tak faham. Dia sebut akraman. Tengok Allah beri aku segala-gala, tak semaya apa Allah beri. Nah, dia juga orang begitu. Ini satu ni. Ya, ayat yang ke-16, wa amma idza ma tu satu benda, ibtalahu, Allah uji dia tu macam mana? Faqadara. Tadi fa'akrama, senanglah nak terima akraman, Allah mengangkat martabat. Ni faqadara, dia qadarkan dia susah hidup, qadarkan dia selalu bankrupt dalam rugi dalam bisnes. Faqadara, tak dapat anak sampai sekarang, waliyadzubillah. Nah, faqadara, sakit semata. Faqadara, naik ada gout. Nah, faqadara, berbagai-bagai masalah yang dihadapi. Tapi yang disebut ni faqadara alaihi rizqahu, Allah mengurangkan atasnya akan rezekinya. Rizqahu maf'ulun bih, akan rezekinya. Allah kurangkan rezekinya. Rezeki ni maknanya
kemudahan, anak dan segala yang kita sebut tadi lah. Orang ni dia akan berkata, fayaqulu, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanani. Asalnya ahanani, dibuang dia di akhir, macam akramani juga. Ahanan, nun di akhir, tanda ada ya yang dibuang. Jadi dia kata apa bila dia disusahkan begitu, hidup susah ataupun sakit? Allah telah menghina aku. Ahana daripada hana. Hana yang hunu hina. Hina daripada hana. Mana hina-hina ni bahasa Arab, tuan-tuan. Hina ni bahasa Arab. Kalau hina, hana. Kalau ia menghinakan, ahana. Ni dia guna ahana. Allah telah menghinakan aku. Bila dia hidup susah. Bila dia uji dengan berbagai-bagai masalah. Bila dia sakit. Allah dah benci aku. Tidak semestinya kita berada dalam suasana itu kita dibenci Allah. Tidak semestinya kita kaya, kita disayang Allah, tak. Tapi dua inilah yang akan diuji oleh Allah kepada kita. Nak tahu siapakah yang terbaik. Dan Allah ni, inna rabbaka labil mirsad. Duk cek juga dalam suasana-suasana begini. Satu kalimah yang kita kena belajar dalam dua ayat ini, Allah guna satu ma. Ma ni di sini. Idza ma ni barang bentuk ujian. Berbagai-bagai, kita tak suka. Kadang-kadang saya ni umur baru 40, ada gaut dah, waliyazubillah. Ujian Allah, kan? Ada darah tinggi dah, ada kecil manis dah. Ujian Allah itu kita kena lari, kita kena cari jalan. Kalau nak minum teh itu menyebabkan kecil manis, jangan duduk tebal minum teh, tarik tiap-tiap hari. Sebab itu memang tak sesuai dengan kita. Memang dia bercanggah dengan kita punya. Carilah minum-minum komunal lain, kurangkan manis dan seumpama. Kalimah ma ini berbagai bentuk ujian yang Allah akan bagi pada kita. Kalimah yang kedua yang kita kena belajar di sini, ibtala. Ibtala, dia tak kata balak. Kalau balak ni, bala lah bala. Bala ni biasanya benda buruk, kan? Bala. Asal kalimah ibtala daripada bala. Tuan-tuan tengok kamus, balam ya. Bala. Bala ya bela. Balaan. Tapi ibtala ya tadi ibtila. Ibtila ini bukan sahaja yang tak baik. Kadang-kadang ibtila ini diuji dengan benda baik. Senang, tak pernah sakit. Aku tengok, Tuhan saya tak pernah sakit, tak semesti. Tengok pula hidup kamu, apa pun kamu buat, tak sakit pun. Kalau tak sakit, kamu gunakan masa kamu untuk ke masjid, untuk buat baik, tidak nipu orang, tak rasuah, tak apa, best lah. Allah sayang lah tu. Allah beri puang untuk nak letak kamu di Firdaus. Tapi tak sakit, tak pernah sakit, tak pernah bagi, itu lain cerita. Dia ni diuji oleh Allah dengan susah, tetapi tidak pernah berpisah dengan rumah Allah. Susah dia pun, dia orang yang terbaik. Lebih baik daripada orang senang yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ibtala ni bukan artinya kita diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesenangan. Poin sesat, dua poin kedua. Baik, apa punca ni? Manusia ni timbul masalah begini. Apa punca? Tak senang hidup. Bila dia diberi mewah, lupa pada Allah. Bila diuji, kata Allah khianat. Kata Allah tak baik. Sepatutnya kita tak gitu. Sepatutnya kata bila diuji bersyukur, alhamdulillah, diberi kemudahan nikmat, gunakanlah apa agih-agihkan kepada orang Kemboja, beri kurban kepada Kemboja, beri kat mana-mana. Datuk nak pergi Kemboja, atau beri kat mana lah, buat kurban ni satu kebaikan kepada kita. Setiap darah, setiap daging, setiap bulu, setiap kuku yang kita kurban itu adalah menjadi saksi
satu bulu kita kurban itu satu hasanah. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita kurban seekor lembu 7 gia, Masya Allah, berapa hasanah yang kita dapat. Seekor lembu sekarang ni standard biasa 3,000. Nah, seekor lembu kurban. Kat mana kurban? Tempat awal susah-susah. Sebab nak bagi lagi kurban ni tidak susah sangat ni. Orang yang biasa pun boleh bagi kan? Satu bahagian orang susah, satu bahagian untuk dia, satu bahagian untuk orang-orang kawan-kawan kan. Jadi kurban ini sekarang ni kita boleh buat, kita cari peluang-peluang untuk bagi orang yang dia rasa dia nak buat satu kurban, satu kurban tapi nak ramai-ramai, keluarga dia mampu satu, mana keluarga ni dia tak boleh buat satu bahagian, tak cukup duit. Tapi kalau 7 beradik ni, kalau kumpul-kumpul boleh buat kurban satu bahagian. Bagus, buat sikit-sikit seorang cukup satu bahagian. Sebab kita nak nilaian hasanah setiap bulu yang dikurbankan itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apakah punca timbul isu kita tak puas hati dengan Allah? Apa punca? Sama ada Allah uji dengan senang ataupun dengan susah. Punca kita kritik Allah ini dalam ayat sebut. Kalau kita terlibat dengan benda ni, dia akan timbul perasaan ragu, tak puas hati dengan Allah. Iaitu ayat 17, ayat 18, ayat 19, ayat 20. 4 perkara yang menyebabkan kita tak puas hati bila Allah beri kepada kita. Senang pun tidak buat, susah pun dia kata Allah khianat pula. Apa puncanya? Pertama, masalah anak yatim. Kala, tidak, tak akan berlaku gitu kalau kamu tak buat gini. Bal la tukrimu, bahkan sebenarnya sebab berlaku gitu ialah la tukrimunal yatim. Ini puncanya, kamu tidak ambil berat pada anak yatim. Tukrimu, akraman, yukrimu, ikram, tidak memuliakan anak yatim. Satu sebab. Sebab yang kedua ialah wala tahaddun. Berterusan. Cuba tuan-tuan baca suara tu. Taha, sebab dalam bahasa ni ada suaranya. Tahaddun. Kenapa mak begitu panjang? Sebab penting. Habba ni tuan-tuan, hadha yahudu ni maknanya kerjasama dalam menggalakkan memberi makan kepada fakir miskin. Bukan seorang-seorang. JK semua ahli qaryah tengok orang miskin pakat pergi tolong. Ni tahadu, menggalak. Saya tak ada duit nak beri mana, tak masalah, tolong sama-sama. Tahadu ni bukan beri sahaja, menggalak, menolong, bekerjasama. Tahadu susah nak beri, ustaz saya ada kerja sibuk. Tak apalah, ambil masa seminggu cari ziarah dia, tengok dia susah sangat, dia ahli qaryah kita. Hadha ni makna kerjasama dalam memberi galakan. Tidak ada unsur ini menyebabkan timbul kekeliruan terhadap kurniaan Allah kepada kita. Baik, yang ketiga masalah yang mungkin berlaku sebab yang berlaku tadi ialah ayat yang ke-19, iaitu wa ta'kulun, kamu selalu makan at-turaf, harta pusaka. Ini benda yang menyebabkan kita, yang menyebabkan kita ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kesenangan, tak ingat pada Tuhan. Allah uji kita, kita rasa kita dihina oleh Allah. Antara sebabnya ialah yang ketiga ialah takulun, kamu selalu takulun, makan aturas, harta pusaka dengan cara tak betul. Aklan lama, makan bahan tanpa ambil ikut hukum Allah. Yang ketiga, yang keempat ialah wa tuhibbunal mal. Tuhibbun, ahabba yuhibbun. Tuhibbun, kamu semua sayang sangat kepada harta. Hubban jamma, sayang yang sungguh-sungguh, yang menyebabkan kamu tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi kepada orang yang berhak. Bahkan nak makan pun sayang. Sebab apa? Kau habis duit. Sedangkan duit itu Allah yang punya, rezeki itu Allah yang punya. Gunakanlah selagi mana dia beri, insya-Allah Allah akan tambah
la in syakartum la azidannakum, kalau kamu terima kasih pada Allah pasti aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, maknanya kita belajar ini tuan-tuan, satu, inna rabbaka labil mirsad. Allah dok teropong dan beri poin pada kita. Poin yang kita boleh ambil ialah daripada waktu fajar antaranya. 10 awal Zulhijjah dan Asy-Syafi' wal Watri, malam semasa dia, sepertiga malam, wal laili idza yasri. Itu poin-poin yang kita boleh ambil sebab Allah bil mirsad duk cek kita. Satu poin yang kita belajar ini. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan clearkan jenis manusia yang di bumi ini bila kaya lupa Allah, rasa Allah beri tapi tidak kurban untuk Allah. Bila susah kata Allah hina dia. Timbulnya masalah ini disebabkan 4 perkara. Pertama, masalah anak yatim. Kedua, masalah fakir miskin, tidak memberi galakan, sama-sama tolong. Yang ketiga, masalah terlibat dengan makanan, harta-harta pusaka yang tidak betul, yang timbul keraguan begini. Yang keempat, masalah cari harta sehingga melebih-lebih, sehingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh cari harta tapi jangan melibatkan benda-benda haram. Cinta pada harta sekadar yang patut, yang sepatutnya. Itulah muslimin muslimat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Moga-moga apa yang kita bincang di saat ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Sebelum datangnya ayat yang ke-21, sebelum datangnya ayat ke-21, iza dukatil ardu dakka dakka, bila bumi dipotong-potong tak guna lagi, kita diberi peringatan. Dan insya-Allah moga-moga ayat-ayat lain akan kita musul setiap bulan. Makna tugas saya ni tuan-tuan, saya akan cari diberi amanah ambil ayat-ayat ini dan bincang dengan tuan-tuan. Moga-moga ianya manfaat kepada kita sekalian. Dan saya tekankan dari sudut bahasa lah, dari sudut bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ijma' jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami sekalian pada pagi ini dalam keadaan rahmati kami ya Allah. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami, perpisahan yang Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma urzuq al-hujjat hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, kurniakanlah kepada para haji pada tahun ini ya Allah, haji yang mabrur, sa'i yang mashkur, dosa yang diampun, dan perniagaan yang tidak akan rugi sama-sama selama-lamanya ya Allah. Terimakanlah mereka ya Allah sebagai tetamu-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.